Tetapi tidaklah itu penting, kerana Rasulullah sendiri pun tidak tahu menulis dan membaca. Tak tahu menulis dan membaca ni disebut ummi. Tulis tak erti, baca pun tak erti. Yang tu Nabi Muhammad. Ada setengah orang dia bantah, dia kata mana boleh Nabi Muhammad tak boleh baca, tak boleh tulis. Tapi kalau ikutkan kajian-kajian kita, memanglah Nabi Muhammad dia tak erti menulis, tak erti membaca. Sebenarnya tak boleh menulis dan tak boleh membaca, iaitu sifat ummi pada Nabi Muhammad ini, dia satu kelebihan, dia bukan satu kekurangan. Kalau zaman kita sungguh, apalah budak ni membaca tak erti, menulis tak erti, pergi sekolah lama dah. Satu kekurangan. Tapi pada Nabi Muhammad dia satu kelebihan. Sebab apa? Antara dia punya hujah, seandainya Nabi Muhammad ni dia pandai menulis, maka orang-orang zaman itu dia akan tuduh Nabi Muhammad dia cipta Quran. Mesti Nabi Muhammad tulis Quran. Tapi Nabi Muhammad, mereka tahu dia ni ummi, tak boleh menulis. Boleh jadi dari mana dia dapat Quran ni? Kata-kata Quran ni begitu hebat, sedangkan Nabi Muhammad dia tak pandai menulis. Itu satu kelebihan. Satu lagi, tak pandai membaca. Kalau Nabi Muhammad dia pandai membaca, kebetulan pula isi Quran ni dia banyak. Isi Taurat sikit, isi Zabur pun ada sikit, isi Injil pun ada sikit. Mesti orang zaman tu dia tuduh Nabi Muhammad ni dia baca kitab-kitab tu. Dia baca Taurat, Zabur, Injil, lepas tu dia gabung sekali, dia buat Quran. Tapi sebab Nabi Muhammad tak boleh membaca, mereka tak boleh tuduh Nabi Muhammad cipta Quran. Kalau tidak, jenuh Nabi Muhammad ni dia kena tuduh. Bolehlah dia pandai menulis, pandai membaca, sebab tu dia buat Quran. Quran tu dia lah karang sendiri. Tapi Nabi Muhammad dah membaca tak boleh, menulis pun tak boleh. Jadi bila Nabi Muhammad luahkan isi Al-Quran, dia punya bahasa tu cukup hebat. Cerita sejarah dalam dia pun betul. Bahasa dia tepat, sampaikan penyair-penyair di Arab ni terpegun. Macam mana Nabi Muhammad boleh buat ayat-ayat yang macam ini? Kami dah puluh tahun dah terlibat dengan syair-syair Arab ni, tak boleh nak buat satu ayat pun tak boleh. Dia satu kitab, dia turun semua ayat-ayat yang hebat-hebat, yang indah-indah. Jadi memang betul lah Al-Quran ni datang daripada Tuhan. Satu kelebihan. Jadi kita kena memandang Nabi Muhammad tak boleh membaca menulis ni satu kelebihan. Dia bukan satu kekurangan. Yang kedua, Nabi Muhammad dia tak perlu kepada menulis dan membaca, sebab sebagaimana kata Imam Ghazali tadi, menulis dan membaca ni dia alat. Alat kita nak dapat ilmu. Sedangkan Nabi Muhammad dia tak perlu kepada menulis membaca. Ilmu dia datang terus daripada Tuhan. Datang daripada malaikat Jibril, datang daripada hikmah yang ada dalam diri dia. Dia nak tahu apa-apa ilmu boleh dapat. Dia tak payah belajar dah. Jadi orang yang dapat ilmu tanpa belajar, dia tak perlulah kepada menulis dan mengira. Kita bagi contoh, kalau kita dah boleh melintas sungai dengan berjalan di atas air, tak tenggelam, apa perlu lagi kita kepada nak sewa perahu nak seberang sungai? Kita sewa perahu ni sebab kita tak boleh jalan atas air. Sebab tu kita kena beli perahu, kena sewa perahu. Tapi orang yang boleh berjalan atas air, dia tak payah sewa, tak payah naik perahu dah, dia jalan terus lah. Tu maksudnya, orang yang boleh berjalan terus, buat apa nak sewa perahu lagi? Macam Nabi Muhammad, dia dah boleh dapat ilmu-ilmu yang hebat-hebat ni tanpa perlu membaca dan menulis. Buat apa dia nak kepada membaca dan menulis lagi? Macam di sekolah jugalah. Kalaulah budak-budak di sekolah tu, cikgu cakap 100 perkataan, dia boleh ingat 100 perkataan tu sebiji-sebiji. Jadi budak-budak sekolah tak payah tulis dah. Tulis buat apa lagi? Dia boleh ingat apa cikgu dia cakap, tak payah tulis lah. Tapi masalah dia, budak-budak di sekolah ni kita cakap 120 je mungkin dia ingat. Itu yang terpaksa buat nota. Tu maksud dia. Jadi Nabi Muhammad ni, sifat ummi dia iaitu tidak boleh membaca dan menulis adalah satu kelebihan. Yang pertama tadi, supaya orang-orang tak boleh kata dia cipta Al-Quran. Al-Quran ni memang datang daripada Tuhan, bukan dia yang cipta. Yang kedua, sebab dia dah boleh dapat ilmu yang hebat-hebat daripada Tuhan terus, daripada malaikat Jibril dan juga daripada hikmah yang ada dalam diri dia. Tak payah dah dia nak baca buku ke, dia nak menulis, tak perlu dah. Kebetulan pula zaman itu, orang-orang Arab ni, mereka ni jenis menghafal, kuat ingatan. Tu yang ramai tak boleh membaca menulis. Sangat kurang orang yang boleh membaca menulis, dia jenis ingat. Jadi orang Arab ni dimudahkan untuk hafal. Datang pula satu hujah, kata mereka Nabi Muhammad ni dia boleh menulis, membaca. Sebab apa? Kadang-kadang para sahabat tulis surat, Nabi Muhammad suruh tulis, dia boleh tegur, ni Muhammad, nama dia tahu.
Bismillah dia tahu. Jadi maksudnya dia boleh membaca. Tu hujah orang yang kata Nabi Muhammad boleh baca. Tapi jawapan dia, sebenarnya Nabi Muhammad dia cam nama dia tu tadi berdasarkan simbol. Macam kita tak erti membaca, tapi kalau kita tengok tulisan tu berkali-kali, kita boleh tahu apa maksud dia. Contoh dia, macam anak lelaki saya tu umur 5 tahun. Dia tak boleh baca. Dia tak belajar, tak sekolah lagi. Tapi kalau rancangan kartun dia minat, dia tekan di Astro tu, tulis, dia tahu. Dia tak payah tengok gambar, dia tengok tulisan tu je. Antara dia cerita kartun One Piece, ONEPEACE. Dia tak kerti baca. Dia tengok, habis lepas ni One Piece. Sebab apa? Dia melihat tulisan tu tadi sebagai simbol. Dia tak baca. Cerita Dragon Ball lah, cerita apa kan, dia tengok tulisan tu, dia tahu cerita dia lepas ni. Nabi Muhammad pun macam itulah, dia memandang tu sebagai simbol. Sebab tu dia boleh. Jadi kesimpulan dia, sifat ummi, iaitu tidak boleh membaca dan menulis pada Nabi Muhammad, memang satu kelebihan, bukan satu kekurangan. Wallahu a'lam. Sambung balik cerita hari ni. Tadi datang soalan, kenapa Imam Ghazali ni dia kata ilmu fiqh ni terlibat dengan dunia? Ulama fiqh sebagai ulama dunia. Aku yang ni Al-Ghazali menjawab bahawa ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan Adam dari tanah dan keturunannya dari unsur-unsur bahan dari tanah dan air hanyir. Mereka dikeluarkan dari tulang sulbi laki-laki, dimasukkan ke dalam rahim wanita. Dari situ keluar ke dunia, kemudian apabila mati ke kubur, kemudian ke padang mahsyar, kemudian ke syurga atau ke neraka. Ini Imam Ghazali belum jawab lagi ni. Mukadimah dia dulu. Dia kata manusia ni dia berasal daripada tanah, bahan-bahan tanah, dan juga daripada air-air ni lah. Tanah ni yang hanyir. Rupa-rupanya dalam Quran ni dia ada cerita tentang kejadian manusia daripada tanah ini secara terperinci. Ini bukan kajian saya, tapi kajian orang lah. Saya cuma sampaikan saja. Kita tengok macam mana bahasa Al-Quran, dia cerita tentang sains, cerita tentang ilmu-ilmu alam ni. Dalam surah Ar-Rahman ayat 14 dinyatakan di sana, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Di sana dia sebut manusia ni dijadikan daripada tanah liat. Perkataan salsal tu maksud dia tanah kering. Jadi kita ni dijadikan daripada tanah kering. Bila orang kaji tanah kering ni apa dia? Dia ini ada zat pembakar. Zat pembakar ni apa dia? Oksigen. Jadi manusia ni pada asal dia terlibat dengan oksigen juga nak jadikan dia tu. Kemudian dalam ayat yang sama, selain daripada dia sebut sol-sol, dia sebut juga al-fakhar. Al-fakhar ni apa pula? Orang kaji al-fakhar ni rupa-rupanya al-fakhar ni ialah zat arang, iaitu karbon. Jadi manusia ni dia dibentuk daripada oksigen dan karbon. Nak masa mula-mula nak cipta dia tu. Tapi bila kita baca terjemahan Quran, dia sebut daripada tanah. Baca ayat ni daripada tanah, baca ayat ni daripada tanah. Tapi kalau bahasa Arab betul, ni yang kata dialek Quraisy ni tadi, kalau dia sebut sol-sol tu, dia ada jenis tanah dia. Dia sebut fakhar, ada jenis tanah dia. Dia sebut tin, ada jenis tanah dia. Kita tengok satu-satu.